ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, yang dihormati kepada Tuan Imam, yang berbahagia Tuan Pengurusi Surau dan seluruh jemaah ahli qaryah Surau Al-Hikmah, semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertama kalinya minta maaf di atas kelewatan, dan insya-Allah pada malam ini, pada kesempatan di antara Maghrib Isya ini, kita meneruskan lagi bacaan perkongsian kita ataupun bacaan kitab kecil Laisa min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karangan Dr. Muhammad Fuad Shakir, ataupun buku yang menghimpunkan kata-kata para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang orang ramai ataupun ungkapan-ungkapan itu mereka menyangka bahawa itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ia adalah bukan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurulillah, keberadaan kita pada bulan Muharram ini yang Allah sebut ataupun yang Nabi sebut di antara bulan-bulan haram, 3 bulan haram mutawaliyatun yang berturutan, wa Rajabun, 1 bulan yang berada di antara bulan Jamadil Akhir dan Sya'ban, iaitu bulan Rajab. Dan hari ini kita berada pada bulan Muharram yang padanya ada kelebihan yang khusus berbanding bulan-bulan yang lain. Bermula daripada Zulqa'dah, Zulhijjah, masuk Muharram, tahun baharu, maka setiap amalan kita, setiap ibadah yang kita laksanakan pada bulan-bulan haram ini, padanya ada kelebihan berbanding bulan-bulan yang lain. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan hari ini kita masuk pada ungkapan daripada sahabat Nabi SAW yang berbunyi al-qawlu, iaitu ungkapan ataupun perkataan yang berbunyi ma'amila adamiyun amalan anjalahu min azabin min zikrillah ta'ala. Ungkapan daripada sahabat Nabi SAW, iaitu Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Ungkapan ini bermaksud ma'amila. Ma di hadapan itu adalah kata nafi, kata tidak, iaitu tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh seorang manusia yang boleh menyelamatkannya dari azab Allah melebihi daripada zikrullah, zikir kepada Allah Ta'ala. Ma'amila adamiyun amalan anjalahu min azabin min zikrillah. Itu satu ungkapan yang menyangka ataupun mereka mengatakan bahawa ini adalah hadis daripada Nabi SAW. Ungkapan yang baik, satu nasihat ataupun satu kalimat, satu ayat yang menceritakan bahawa tidak ada satu amalan pun di atas muka bumi ini yang dapat seseorang itu yang boleh menyelamatkan seseorang itu daripada azab Allah melebihi, melainkan daripada zikrullah. Betul lah, ungkapan itu betul. Sebab apa? Sebab banyak dalam ayat Al-Quran, banyak dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis-hadis yang lain. Kalau kita baca, mungkin di sini ada kuliah, ada ustaz yang mengajar kitab Al-Imam Nawawi yang masyhur tu, kitab Al-Azkar, yang menghimpunkan zikir-zikir yang maksur daripada Nabi. Imam Nawawi himpun apa nak buat, apa kita nak baca, bermula daripada kita bangun tidur sampailah ke kita nak tidur. Zikir-zikir khusus dalam kitab Al-Azkar, himpunan zikir-zikir Imam Nawawi. Banyak hadis-hadis menceritakan lafaz-lafaz zikir yang tertentu yang kita amalkan sehingga ke hari ini. Sehingga kan zikir selepas solat, zikir-zikir khusus yang dinyatakan fadilat-fadilat khusus, apakah kelebihan-kelebihan yang kita dapat, maka itulah kehebatan ataupun kelebihan
zikir kepada Allah Ta'ala yang dapat membebaskan kita daripada api neraka. Maka ini adalah kata-kata daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Siapa dia Muaz bin Jabal ni? Kalau kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muaz bin Jabal merupakan antara as-sabiqun al-awwalun, orang yang awal yang memeluk agama Islam. Di antara kalangan orang yang awal memeluk agama Islam tu ada 10 yang awal memeluk agama Islam. Dan Muaz bin Jabal ini antara as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal, orang-orang yang pemula yang bersama-sama dengan Nabi SAW, yang menerima dakwah Nabi. Dan sebab itulah Muaz bin Jabal ni di antara para sahabat Nabi yang Nabi sebut dia adalah orang yang paling tahu ataupun orang yang paling alim tentang halal dan haram. Muaz bin Jabal. Dan kisah yang masyhur daripada kisah Muaz bin Jabal apabila dia dihantar oleh Nabi SAW ke Yaman untuk menjadi gubernur. Ini semua kita sudah maklum. Bila Muaz bin Jabal dihantar ke Yaman, maka Nabi tanya kepada Muaz bin Jabal, sekiranya ada satu masalah ketika mana kamu menjadi gubernur. Kalau kita sekarang ni menteri besar, kita dihantar ataupun diutuskan, contohlah ataupun kita ni seorang duta, ambassador, dihantar ke satu negara. Apabila kita berhadapan dengan satu situasi masalah yang genting ataupun apa-apa masalah, maka Nabi tanya kepada Muaz bin Jabal, apa yang kamu akan takwilkan atau kamu akan berhujah selepas daripada Allah dan Rasul. Yang pertama dia kata dia akan menggunakan hujah ataupun dalil nakli, daripada Allah. Kemudian akan mengambil pandangan daripada pandangan Nabi SAW. Dan ketiga barulah dia kata dia akan menggunakan kebijaksanaan akal dia untuk memutuskan ataupun menentukan satu keputusan. Maka disitulah bermulanya Muaz bin Jabal ini seorang yang diberikan kelebihan, yang diberikan kefaqihan. Antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Allahumma faqihu fid din, ataupun Allahumma faqihu fit ta'wil, memberikan dia kelebihan pada dia membuat takwilan. Maka Muaz bin Jabal di antara para sahabat Nabi ataupun orang yang paling tahu tentang hukum halal dan haram. Maka ungkapan tadi ataupun ayat tadi menunjukkan kepada kita zikrullah sabilun najah. Zikir kepada Allah, mengingati Allah itu merupakan jalan untuk kita bebas daripada ataupun kita terlepas daripada azab Allah. Wa tariqul wusul ila mahabbatillahi ta'ala wa man ja'ala lisanuhu zakiran najahu Allah min azabihi yawma liqa'ih. Dan zikir ini juga merupakan tariq, jalan untuk kita sampai kepada kasih sayang Allah. Dan barang siapa yang menjadikan lisan dia, wa man ja'ala lisanuhu zakiran najahu Allah min azabihi yawma liqa'ih. Barang siapa yang menjadikan lisan dia itu ataupun lidah dia itu sentiasa zikir kepada Allah, maka dia akan mendapat kebebasan min azabihi, daripada azab Allah pada hari bertemu di antara Tuhan dan hamba-Nya, yaumun liqa'ih. Sebab itulah bila disebut tariqul usul, jalan kepada untuk sampai kepada mahabbatillah, kepada kasih sayang Allah, kepada rahmat Allah. Sebab tu setengah ulama tasawuf ini menyusun zikir-zikir tertentu. Sebab tu ada tarikat, ada sufi ataupun dari segi tasawuf itu ada jalan-jalan dia untuk menuju kepada Allah itu dengan berbagai jalan. Kalau di Mesir itu ada tarikat Asy-Syazuli, macam-macam tarikat Ahmadiyah, Ja'fariyah. Kumpulan ataupun tarikat-tarikat ini sebenarnya adalah kumpulan
majlis zikir. Majlis zikir yang menyusun zikir-zikir tertentu. Seorang ulama tasawuf ataupun ada guru yang membimbing anak buah dia, buat satu majlis zikir seminggu sekali. Kalau di Mesir tu ada seminggu sekali ada majlis zikir selepas maghrib sehingga isyak. Kadang-kadang ajak zikir buat dalam halaqah bulatan besar ataupun buat bulatan kecil, maka berzikir sampai tengah malam, berzikir. Dan itulah jalan-jalan tarekat ataupun jalan-jalan zikir yang sebenarnya kita kena lazimi dalam kehidupan harian kita. Sebab zikir-zikir inilah yang menenangkan hati kita, yang menjadikan kita tenteram. Seperti mana yang Allah sebut dalam suratul Ra'd ayat ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ataupun orang-orang yang beriman itu dan hati mereka menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan ingatlah bahawa zikir kepada Allah itulah menyebabkan hati kita tatma'innul qulub, hati kita menjadi tenang. Sebab ini zikir ini menjadi satu tuntutan kepada kita umat Islam ataupun kita yang menjalani kehidupan harian. Kita berdepan dengan pelbagai masalah kehidupan, maka zikir itulah sebagai terapi. Zikir itulah sebagai pengisian. Selepas kita penat bekerja, orang yang bekerja waktu pejabat office hour 8 hingga 5, maka bila lagi kita mengisi kekosongan hati kita itu berdasarkan tuntutan daripada Allah. Dan Allah jelas menyatakan bahawa hanya zikir, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan ingatlah bahawa hanya zikir sahaja yang boleh menenangkan hati-hati kita. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Wa dzikru yuhaqqiqu lil 'abdi adz-dzakir katsiran minal manafi'i wal khairat. Dan penulis dia menyatakan lagi bahawa zikir ni dia merupakan satu benda yang dapat mengukuhkan lagi seorang hamba itu untuk mendapat manfaat minal manafi' wal khairat, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Minha, di antaranya apa? Annallaha yubahi bihi malaikatih. Allah akan menyuruh ataupun meminta malaikat untuk melindungi orang yang sentiasa berzikir. Wa yamhu khatayahu wa dhunubuh. Allah akan menghapuskan segala kesalahan, kesilapan seorang hamba-Nya itu, dan wazunubuh, dosa-dosanya. Di antara zikir yang mungkin kita biasa, yang maksur, himpunan maksurat yang kita boleh amal secara asas atau basic setiap hari, pagi dan petang, zikir-zikir yang maksur yang Nabi ajar dalam zikir-zikir maksurat. Mungkin dalam phone kita dah sedia ada. Kalau di sekolah anak-anak kita diajar, terutama di asrama, diminta untuk membaca zikir maksurat daripada lepas subuh dan selepas asar. Dan banyak lagi, bukan saja maksurat, ada zikir-zikir yang disusun oleh para ulama, rotib yang contohnya rotib Al-Haddad yang ditulis oleh Imam Al-Haddad. Zikir-zikir itu zikir-zikir yang maksur, semua disusun ataupun dibuat kiraan berapa kali bacaan-bacaan itu berdasarkan mujarrabat, pengalaman orang-orang dahulu membaca ataupun membasahi lidah mereka dengan zikir-zikir itu, dengan buat sekian-sekian, maka benda itu mujarrab. Satu kadang-kadang dalam amalan kita ni kadang pertikaikan, kata betul ke zikir ni daripada Nabi? Kerana zikir itu daripada Nabi, cuma kadang-kadang para ulama ataupun guru-guru kita ni menentukan kadar bilangan. Contohnya selawat tafrijiyah, baca 4,444 kali. Mana bilangan 4,444 kali tu, ataupun bilangan 1,133 kali contohnya. Kadang-kadang bilangan itu adalah berdasarkan daripada
guru-guru ataupun ulama dahulu yang apabila dia baca zikir itu sebanyak itu, maka benda tu jadi. Dia panggil mujarabat, berdasarkan kemujaraban ataupun pengalaman mereka. Selagi mana benda itu tidak menyanggahi syarak, selagi mana tidak menyalahi syarak, maka dia diharuskan. Banyak dalam ruqyah ataupun ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat mengubati seseorang, dibaca dengan bilangan sekian 3 kali ataupun bilangan sekian. Maka zikir itu, kadang-kadang zikir itu adalah zikir daripada ayat Quran ataupun zikir daripada Nabi SAW, hanya ditentukan bilangannya saja, berapa banyak dan sekian. Di antara tadi apa dia kata, innallaha yubahi bihi malaikatihi, akan dilindungi oleh malaikat, wa yamhu khatayahu wa dhunubuh, dihapuskan dosanya, wa yaktubuhu minaz zakirin, dan dia akan dicatat bersama dengan golongan-golongan orang yang sentiasa berzikir, orang-orang az-zakirin, yang mengingati Allah Ta'ala selalu. Wa minha annahu subhanahu yadhkuruhu kullama dzakarahu, wa hadha syarafun azim wa qadar kabir. Dan di antara ayat lain dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut fazkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatilah aku, fazkuruni, Allah sebut, maka berzikirlah kepadaku ataupun sentiasa mengingatiku. Fazkuruni adzkurkum, nescaya Allah akan ambil cakna pasal kita, azkurkum, pasal kamu semua. Kalau kita mengingati Allah, sekiranya kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seharian, maksudnya tindak tanduk kita, keputusan dalam kehidupan kita, kita melibatkan Allah, maka Allah akan melibatkan kita dalam pengakhiran kita. Tapi kalau kita sepanjang kehidupan kita ni, kita buat satu keputusan berdasarkan akal sahaja, berdasarkan logik akal kita, tanpa kita buat istikharah contohnya, tanpa kita berdoa kepada Allah, maksudnya kita tak libatkan Allah dalam sepanjang kehidupan kita ni, tak ada perlibatan Allah dalam keputusan kita. Kita tidak mengikut syarat-syarat ataupun mengikut syariat-syariat yang Allah telah turunkan kepada kita, kita abaikan dalam keluarga kita ataupun dalam diri kita sendiri, maka Allah akan lupakan kita. Sebab itulah Allah sebut fazkuruni, maka sentiasalah mengingatiku ataupun berzikir kepadaku, azkurkum, nescaya aku akan ingat ataupun aku akan sebut, aku akan ingati kamu semua, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kamu kufur di atas nikmat-nikmat yang Allah telah turunkan kepada kita. Wa hadzal qawlu laisa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah bahawa penulis menegaskan lagi, ungkapan Muaz bin Jabal tadi bukanlah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia adalah ungkapan yang betul, nasihat yang betul, disokong dengan ayat-ayat Quran yang lain. Dalil-dalil Quran mengatakan pentingnya kepentingan zikir dalam kehidupan kita sebagai pengisian, sebagai mengisi kekosongan, sebagai menenangkan, mententeramkan hati kita. Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ada lagi hadis lain yang Nabi sebut, hadis yang masyhur, sab'atun yuzilluhumullah fi zillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. Kan selalu guru-guru kita sebut atau para asatidz sebut, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan memayungi mereka ini, di mana di satu hari nanti, di satu masa nanti, tidak ada seorang pun yang dapat terlepas daripada payungan ini. Ada 7 golongan. Yang pertama, al-imamun adil, pemimpin yang adil. Semua tahu. Cuma siapa dia yang ketujuh tu? Kalau kita tengok turutan yang ketujuh tu, yang ketujuh tu adalah yang Allah sebut, wa rajulun zakarallahu khaliyan fa fadat aynahu. Ini nak sebut kelebihan berzikir ni. So, golongan yang ketujuh itu adalah golongan yang berada di bawah naungan Allah, iaitu orang lelaki yang berzikir kepada Allah
secara khalian. Wa rajulun zakarallahu khalian. Khalian secara khalwat, secara berasingan, secara bersendirian. Golongan yang ketujuh yang Allah akan naungi mereka ini adalah orang lelaki, seseorang, tak kira lelaki ke perempuan, bila dia berzikir berseorangan, berasingan, bersendirian, fafadat ainahu, dan air mata ataupun matanya basah disebabkan tangisan dia zikir tadi. Dan hadis ini menunjukkan bahawa zikir kepada Allah Ta'ala itu bukan satu benda yang hanya kita lafaz di mulut. Zikir itu bukan satu benda yang hanya kita mengucapnya sehari-hari, tetapi kita kena percaya dan yakin bahawa orang yang berzikir kepada Allah ketika mana dia berseorangan dan dia menangisi, mungkin nangis tu sebab mengenangkan dosa dia, nangis tu sebab mungkin mengenangkan sikitnya amal-amal soleh yang dia buat, mungkin dia nangis tu disebabkan dia rasa insaf, ataupun dia berzikir bersendirian ataupun berzikir berasingan seorang diri, itu dia merasakan dia ni seorang insan yang kerdil, maka dia akan dimasuki oleh Allah Ta'ala, iaitu golongan sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih, bersama dengan pemimpin yang adil. Apa lagi? Yang 7 tu, lelaki yang hatinya bertaut dengan masjid. Itulah 7 orang tu. Yang terakhir sekali, orang yang suka berzikir secara bersendirian sehingga dia basah matanya disebabkan tangisannya. Wa hadzal qaul laisa min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kata-kata itu bukanlah kata-kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma sahha fi hadza min qaulin nabi. Maka penulis menyatakan ada satu hadis, dia kata hadis lain, ni hadis Nabi dia. Akhrajut Tirmizi an Abdullah ibn Busrin anna rajulan qala ya Rasulullah in syara'i al-islami qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah ta'ala. Maka para penulis mengatakan ada satu hadis lain daripada hadis Nabi SAW, hadis daripada Imam Tirmizi, hadis menyatakan kelebihan berzikir. Tapi yang tadi itu bukan Nabi kata, itu Muaz bin Jabal kata. Tapi yang daripada Nabi macam ni bunyi dia, daripada Abdullah bin Busrin, sesungguhnya ada seorang lelaki, dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in syara'i al-islami qad kathurat alayya, sesungguhnya aku menganut agama Islam ni sudah banyak. Inna syara'i al-islami qad kathurat, banyak syariat di dalam agama aku ni, agama Islam yang aku anuti sekarang ni, yang telah banyak menjadikan kewajipan kepadaku. Banyaklah kita sebenarnya menjadi seorang mukallaf, orang yang ditaklifkan, dibebankan ibadat-ibadat khusus yang akan dipersoalkan. Maka dalam banyak-banyak amalan, dia kata sesungguhnya dalam syariat Islam ni dah banyak dah kewajipan-kewajipan yang terpundak ke atasku. Para sahabat ni tanya, maka dia kata fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih, maka bolehkah Rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku, fa akhbirni, kabarkan kepadaku satu perkara, bi syai'in, satu perkara yang atashabbathu bih, yang aku boleh pegang dengannya, yang boleh aku jadi panduan dengannya. Dia tanya Nabi, dia kata, boleh tak bagi satu benda yang aku dah buat semua ni, dah solat pun tak tinggal, puasa tak tinggal, haji dah buat, zakat dah bayar, semualah dah buat rukun-rukun Islam ataupun ibadat-ibadat khusus lain. Maka dia kata, ada tak satu perkara yang kamu boleh kabarkan kepada aku, yang aku boleh pegangnya sebagai satu panduan? Faqala, maka Nabi berkata bahawa la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah ta'ala. Maka Nabi kata, janganlah kamu la yazalu, janganlah kamu menghilangkan
Maksudnya hendaklah kamu sentiasa, Nabi kata la yazal itu hendaklah sentiasa lisanuka, lidah kamu itu rotban, sentiasa basah. Rotab kan, kita rotab kan sejenis kurma, kita panggil kurma muda kan, rutab. Kalau tamar tu dah kering. Kalau rutab ni kurma yang kita kait awal tu. Maksudnya bila muda tu dia basah. Maka dekat sini dia kata lisan muka rotban. Maka Nabi kata la yazalu, hendaklah janganlah hilang, ataupun maksud dia kat situ sentiasalah. Maka aku nak bagi tahu kat kamu ni, sentiasalah kamu membasahi lidah kamu min zikrillah taala, dengan zikir kepada Allah Taala. Hadis daripada Imam Tirmizi dalam sunannya, disebut juga dalam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Maka itulah kelebihan orang-orang yang berzikir. Apabila ada seorang lelaki tu tanya, Nabi kata, okey, kalau macam tu kamu sentiasa berzikir kepada Allah. Kadang-kadang kita ni nampak macam biasa. Sebab apa? Sebab kita tak tahu nak zikir apa. Melainkan kalau kita tahu zikir pagi nak baca apa, petang nak baca apa, malam sebelum tidur baca apa, maka kita tahulah bahawa banyaknya zikir-zikir yang khusus yang diajarkan kepada kita. Maka kita anggap bahawa zikir itu satu benda yang kita kena sematkan dalam hati kita, sematkan dalam setiap tindakan kita. Dalam setiap harian ada benda yang kita perlu lafazkan dalam masa kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi ajarkan kepada lelaki tadi, dia kata hendaklah kamu sentiasa membasahi lidah kamu dalam mengingati Allah Taala. Ataupun dalam riwayat lain, ini dalam riwayat apabila seorang badui juga bertanya kepada Nabi SAW, dia kata ayul amal afdal, apakah amalan yang paling afdal? Maka Nabi kata antufariqad dunya wa lisanuka ratban min zikrillah taala. Sama juga Nabi kata, apabila seorang lelaki itu tanya kepada Nabi apa amalan yang paling afdal, Nabi kata kat badui itu antufariqad dunya, apabila kamu berpisah daripada dunia ni, maksudnya Nabi kata apabila kamu mati, hendaklah kamu berada dalam sentiasa berada dalam keadaan ketika mana kamu sedang berzikir. Maksudnya kat situ Nabi nak menceritakan kepada kita pentingnya berzikir. Kalau boleh masa kita mati tu, lidah kita ataupun lafaz yang terakhir itu adalah zikir kepada Allah. Sekurang-kurangnya kita menyebut apa dia, la ilaha illallah, kan, tiada Tuhan selain Allah. Kita melafazkan syahadah dan sebagainya lah, apa-apa lafaz zikir yang boleh sentiasa mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wa ma'a'zamu an ya'uda al-insan nafsahu 'ala al-ikthar min zikrillah fihi tarfa'u darajat. Dia kata maka kenalah kita memperbanyakkan ataupun menjadikan peri pentingnya zikir itu salah satu benda yang kita kena tanamkan kepada jiwa kita untuk memperbanyakkan zikir kepada Allah, tarfa'u darajat, dan dia akan mengangkat darjat kita. Wa yanalul insan akramul qurubat, dan dia kata siapa yang banyak berzikir ni akan menjadikan seorang manusia itu mencapai satu tahap yang mulia. Wa yanalul insan akramul qurubat wa tahaqqaqu lahu sa'adah fid dunya wal akhirah, dia akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa madalla bihi rasul sallallahu alaihi wasallam as-sa'il dalilun ala yasurul islam wa 'azmatihi wa mahabbatillah li ibadihi fi ar-ruju' ilahi wa tawakkul alaihi wal wuquf baina yadayhi dzakirina syakirina muwahhidin. Pada nak ajar sini ada Nabi nak mengajarkan kepada kita supaya kita ni kenalah sentiasa rujuk. Maksudnya setiap amalan kita, setiap ibadah yang kita lakukan ni semata-mata untuk kita kembali kepada Allah, dan kita berhadapan dengan kehidupan ni wa tawakkul alaih, dan kita bertawakal, berserah diri.
Sebab dalam kehidupan kita ni, itu pentingnya kita sebagai seorang Muslim, dalam kita menghadapi kehidupan yang pelbagai, yang cabarannya ni, berserah itulah kunci kepada kebahagiaan kita. Bila sampai satu masa, sampai satu ketika kita telah mencapai, mungkin dah dapat nikmat yang besar, kita telah ditimpa ujian, maka sampai satu tahap tu kita buntu ataupun kita dah pasrah, ataupun satu tahap tu kita dah tak tahu nak buat keputusan, maka kita diajak untuk berserah kepada Allah. Itulah yang menyebabkan seorang Muslim itu dia sentiasa tenang. Setiap langkah ataupun tindakan dia itu sentiasa dalam takdir ataupun sentiasa dalam qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala, kita pergi kepada satu lagi kalimat. Al-qawlu afatul ilmi an-nisyan. Okay. Kalimat yang berbunyi ataupun ayat yang berbunyi yang mereka sangkakan bahawa ia adalah hadis daripada Nabi SAW, iaitu afatul ilmi nisyan. Penyakit bagi orang yang berilmu itu adalah lupa. Maka ini adalah kata-kata daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini bukan daripada hadis Nabi SAW. Tapi apa yang dinyatakan sini bahawa sesungguhnya manusia itu bitabi'atihi, al-insanu bitabi'atihi, secara tabiatnya manusia itu memang dicipta, memang pada fitrahnya dia adalah seorang yang an-nisyan, ataupun orang yang memang diberikan fitrah tu lupa. Sebab tu Nabi kata, ataupun Allah kata dalam suratul Kahfi, wazkur rabbaka iza nasit, maka ingatilah Tuhan, ingatlah Tuhan kamu, wazkur rabbaka iza nasit, apabila kamu lupa. Ataupun ada Nabi sebut dalam hadis Anas bin Malik, iza nasitum syai'an fasallu alayya tadhkuruhu insyaallah taala. Nabi pun pernah lupa dalam kisah Fathu Makkah, apabila Nabi memberi khutbah, bercakap ketika mendalam peristiwa Fathu Makkah, seorang lelaki bangun menyatakan kepada Nabi, uktub li, tulislah namaku. Maka Nabi tak ingat sahabat tu yang angkat tangan tu, maka Nabi kata uktubhu fulan, nama dia fulan. Nabi sebut fulan dia, tak ingat nama dia. Maka dalam hadis lain daripada Anas bin Malik, iza nasitum syai'an fasallu alayya tazkuruhu insyaallah taala, dan Nabi ajar kepada kita, sekiranya kamu lupa, mungkin kita tengah cakap ataupun kita buat satu perkara, kita lupa, fasallu, maka bersalawatlah alayya, fasallu alayya, bersalawatlah ke atasku, tazkuruhu insyaallah, insyaallah nescaya kamu akan diberikan kembali ingatan kamu itu. Sebab tu antara sahabat ataupun ada seorang syekh, kalau di Kedah tu, saya kalau tuan-tuan pernah dengar kuliah Syekh Zainul Asri, Syekh Zainul Asri di Kedah tu, dia kalau cakap, dia suka cakap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina. Itu apa yang diajar oleh Nabi. Kalau kita terlupa satu perkara, kita tengah sembang, tengah mesyuarat bersama rakan-rakan, tengah berbincang satu perkara, kalau kita terlupa benda tu dah datang awal, tapi bila nak cakap terlupa, maka kita bersalawat ke atas Nabi, insya-Allah Allah akan membantu kita untuk mengingatinya semula. Dan itu adalah kata-kata daripada Ibnu Mas'ud. Cukup sekadar itu khusus yang kita pada hari ini, dan insya-Allah kita akan syarah lagi ayat ataupun ungkapan ini pada pertemuan yang akan datang. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.